Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Jangan beri sokongan kepada pemerintahan zalim. Allah memilih umat Islam khususnya para pendukung perjuangan Islam menjadi umat terbaik di sisinya kerana mereka menyuruh yang makruf dan mencegah kemungkaran di samping mereka beriman kepada Allah. Demikian tulisan Datuk Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin yang pernah memimpin Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia, Syura. Tulisan itu diterbitkan dalam laman Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia pada 30 April 2013. Ketika itu beliau memegang jawatan sebagai Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat dan Ketua Lajnah IT PAS Pusat. Jom Channel mengambil kesempatan untuk merentas kembali tulisan beliau selepas 2 kemenangan besar dalam pilihan raya negeri Melaka dan Sarawak baru-baru ini. Ghani yang kini memegang jawatan Timbalan Penasihat Umum Parti Amanah Negara berkata, "Berbahagialah mereka yang memilih perjuangan PAS, satu-satunya perjuangan Islam yang benar dan syumul di negara kita." Beliau menyandarkan hujahnya dengan merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 110 yang terjemahannya berbunyi begini. "Kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan bagi faedah umat manusia umumnya kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang segenap perkara yang salah, buruk dan keji. Di samping kamu beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar dan seandainya ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu lebih baik untuk mereka. Tetapi sayang, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Surah Al-Imran ayat 110. Menurut Ghani, antara lain pendukung PAS adalah dalam kalangan pengikut ajaran Islam yang syumul, menegakkan keadilan dalam diri, keluarga, bangsa dan negara. Mereka menjadi saksi tentang kehadiran rahmat Allah kepada semua manusia melalui penampilan ajaran yang paling bertamadun, iaitu ajaran Islam. Mereka golongan yang sentiasa menjauhkan diri daripada kejahatan dan kemungkaran. Justru kemungkaran menjatuhkan martabat dan maruah sesuatu bangsa dan umat, tegasnya. Beliau berkata kemungkaran yang paling lumrah adalah melakukan kezaliman, merampas hak orang ramai atau rakyat, menafikan kebenaran, menghalang dakwah Islamiah dan menurut ajaran-ajaran bid'ah dan palsu dalam politik dan budaya, memenjarakan rakyat tanpa pengadilan dan sabit kesalahan, merampas kedaulatan rakyat dengan penipuan dalam pilihan raya umum, fitnah rekayasa media, khianat kepada rakyat walaupun berdegar-degar mengaku amanah, kononnya tetapi khianat dan dusta, penipu serta memusuhi perjuangan Islam. Semua perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan aniaya dan celaka yang mesti dihindari oleh orang yang beriman. Ini kerana kezaliman itu seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kegelapan pada hari kiamat kelak. Ujarnya dengan memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hindarilah kezaliman kerana kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Ghani, kejahatan, kezaliman orang yang mengaku beramanah, berintegriti bukan hanya mencelakakan penzalim di akhirat, malah boleh membinasakan diri, keluarga, negara dan masyarakat. Menurut beliau lagi, kezaliman kerajaan yang dilambagakan dalam undang-undang yang memperkasakan kejahatan lebih membawa kesengsaraan daripada keselamatan. Bencana kezaliman boleh melampaui peribadi orang yang zalim yang melakukan kezaliman berkenaan. Bencana dan akibat kezaliman itu juga mengenai orang yang hadir menyaksikannya dan tidak menghalang atau menyetujui kezaliman tersebut. Semua penyokong yang bersekongkol baik dekat mahupun jauh akan diseret dan dihubungkan ke neraka. Sifat cenderung menyokong kezaliman dan orang yang zalim sama ada dengan hati atau dengan tindakan dan perkataan, sama ada dilakukan oleh orang Islam atau bukan Islam, akan membawa padah. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 113 terjemahannya, "Jangan kalian cenderung menyokong orang yang zalim, kelak kalian akan dibakar oleh api neraka. Ketika itu kalian tidak akan ada selain Allah sebagai penyelamat dan kalian tidak akan mendapat apa-apa pertolongan." Seterusnya, beliau berpendapat mengundi dalam sistem peralihan kuasa yang benar dan adil adalah satu kewajipan agama. Ini kerana mengundi dan melantik pemimpin masyarakat dan negara adalah termasuk dalam kewajipan menunaikan kesaksian.
Tidak melaksanakan kewajipan ini adalah satu kejahatan menyembunyikan kesaksian yang diperintahkan oleh Allah. Malah golongan yang mati dan tidak pernah berbai'ah atau mengundi dan melantik pemimpin adalah mati dalam jahiliah. Namun di sebalik itu, ujar Ghani, mengundi dan melantik orang yang tidak wajar dilantik menurut syarak adalah juga satu kejahatan menyembunyikan kesaksian yang benar, kerana Allah telah berfirman surah Al-Baqarah ayat 283. Siapa yang menyembunyikan kesaksian yang benar, maka dia adalah insan berdosa. Beliau mendakwa di negara ini terdapat pemimpin yang mengkhianati amanah umat dan mensia-siakan hak orang Islam yang mereka wakili, menipu kononnya amanah dan peduli rakyat, tetapi pengkhianat besar. Golongan celaka ini adalah musibah yang mengelirukan orang ramai sehingga menyebabkan mereka menjadi penyokong fanatik kepada golongan zalim tersebut, katanya. Dalam hubungan ini, beliau merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Al-Rubai yang berbunyi, Allah melaknat orang yang memerintah umatku dengan zalim dan mengaut harta fa'inya, harta milik awam untuk kepentingan dirinya. Alangkah ruginya para pemimpin seperti ini dan alangkah malangnya umat dan rakyat yang mendapat pemimpin seperti ini yang menipu, kononnya amanah tetapi khianat, kononnya progresif tetapi agresif terhadap perjuangan PAS, kononnya peduli tetapi dengki, keluhnya. Ironisnya lebih malang lagi, pemimpin yang dikatakan mengkhianati amanah umat itu kini berada di dalam parti yang Ghani tinggalkan. Pemimpin itu setiap kali menulis akan mengecam mereka yang tidak sealiran dengan pemikiran dengan pelbagai label seperti buta Al-Quran, lidah syaitan dan sebagainya. Namun pemimpin itu sendiri menerima jawatan sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri, tetapi tidak pernah menjenguk mana-mana negara yang dia kononnya menjadi duta khas. Gaji beliau adalah harta milik awam, perbendaharaan awam yang telah dikaut untuk kepentingan dirinya kerana rakyat tidak tahu apakah beliau telah mencapai petunjuk prestasi utama KPI sebagaimana seorang pemimpin yang amanah. Kemenangan sekutu PAS pada pilihan raya negeri Melaka dan Sarawak mencerminkan betapa tindakan kezaliman menyembunyikan kesaksian berlaku apabila undang-undang khususnya Akta 342 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 digunakan bukan demi keselamatan tetapi dilihat lebih kepada untuk menghalang kempen politik lawan. Nah, sewajarnya sekarang kalian sudah tahu mengapa seorang ulama yang tinggi ilmunya ini meninggalkan parti PAS. Jika beliau masih berada di sana, mungkin beliau sudah memegang jawatan yang bergaji besar dalam kerajaan. Sebenarnya mudah sahaja untuk tidak menyokong kezaliman. Gunakan hak anda untuk mengundi. Ingat, rakyat memerhati.